hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah redha keduanya, dia dan bapaknya Al-Abbas, yang ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi menyatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku telah diperintah untuk sujud di atas 7 anggota. Yakni aku telah diperintah, yakni Nabi telah diperintah oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota. Nabi kata al-jabha, yang pertama ialah dahi, wa asyara biyadihi ila anfihi. Tapi Nabi syaratkan dengan tangannya ke hidungnya. Yakni yang dimaksudkan dengan dalam hadis ini iaitu dahi merangkumi hidung, wal yadain, dan 2 tangan, wa rukbatain, dan 2 lutut, wa atrafi al-qadamain, dan hujung-hujung 2 kaki, yakni jari-jari di hujung kaki itu. Ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim seperti mana yang saya sebut tadi. Dan hadis ini telah menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Yang pertama ialah hadis ni dia kata Nabi telah diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Okay. Pertama, para ulama antara perkara yang mereka bincangkan ialah jika seorang itu sujud tidak cukup anggotanya. Misalnya dia sujud terangkat ujung kaki dia, lutut dia, kadang-kadang orang tu lutut dah tegap lah, hujung kaki tak kena ke lantai, jadi tak cukup lah, jadi 6. Kalau terangkat dua-dua jadi 5. Ataupun kalau terangkat tangan dia satu ke, susah sikit lah nak terangkat tangan tu kan, boleh jadi kurang pada tu. Okey, kalau hal itu berlaku, apa hukumnya? Mazhab para ulama, okey, sebelum tu, sebelum tuan keliru, pasal apa ada hadis tapi masih lagi ada pandangan-pandangan ulama? Sebab hadis tu dia tak mention, diperintahkan tu semua agree, tapi kalau tak buat lain daripada tu, batal ke tak batal? Itu mereka telah, kerana tak mention jelas tentang masalah batal ataupun tak batal, menyebabkan ada perbezaan di kalangan para ulama. Di kalangan mereka menyatakan wajib mesti sujud di atas 7 anggota, tak boleh kurang. Batal salat. Pendapat yang kedua pula kata wajib sujud di atas 7 anggota, kurang tak batal salat tapi berdosa, kerana menyanggahi hadis. Pendapat yang berikutnya ialah pendapat yang menyatakan yang wajib ialah hanyalah jabhah, dahi. Kalau dahi telah sujud elok, maka yang lain tu kalau terkurang pun tak apa. Ini pendapat yang ketiga lah. Pendapat ini atas alasan pendapat dari segi pendapat, ini pendapat yang kedua lah, kerana dia dari segi jumlah pengikut pendapat itu. Kerana atas alasan Nabi SAW sebut sajada wajhiya lillazi khalaqahu, maksudnya telah sujud wajahku, dalam hadis siapa yang baca hadis Tirmizi dan sebagainya juga, Darqutni, di mana Nabi ketika sujud Nabi baca doa. Antara yang doa yang Nabi baca ialah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu. Telah sujud wajahku kepada dia yang menciptakannya. Yakni hadis Nabi sebut sujud tu wajah dalam hadis tu. Jadi dia kata wajah lah yang penting, yang lain tidak menjadi syarat. Namun begitu, apabila kita melihat hadis ni, maka kita tahu bahawasanya sujud ni di atas 7 anggota.
Jika kurang daripada 7 anggota, terangkat kaki belakang dia ke, ataupun hujung kaki tu lah terangkat biasanya. Kan, orang kadang-kadang dia hujung kaki dia tak kena. Berarti dia telah mencacatkan sujudnya. Mencacatkan sujud ni dua keadaan. Sama ada solatnya tidak sah, ataupun sekurang-kurangnya dia berdosa kerana dia telah melanggar hadis Nabi SAW yang Nabi menyatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'wam. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Okey. Kemudian para ulama mereka berbincang satu hal lagi, iaitu dalam hadis tu Nabi SAW menyatakan bahawasanya Nabi isyarat yang pertama al-jabhah wa asyara bi yadihi ila anfihi. Nabi kata yang pertama dahi, Nabi syaratkan, Nabi tunjuk tu hidung. Jadi dalam riwayat yang lain Nabi kata al-jabhati wal anf, dahi dan hidung. Jadi para ulama berbincang, kalau satu orang tu sujud dahi tapi hidung dia terangkat, tak kena ke tempat sujud, sah ataupun tidak? Di sisi mazhab Malik dan di dalam juga pendapat Ishaq bin Rahawai, dan juga salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, iaitu tidak sah jika sekiranya tidak kena hidung, mesti kena dua-dua. Pendapat yang kedua, mereka menyatakan bahawasanya sah kalau sekiranya kena dahi saja, tak kena hidung pun sah. Hidung ni tabi' saja, dia ikut saja. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, dia kata boleh pilih antara hidung dengan dahi. Tapi saya fikir nak pilih susah, nak sujud atas hidung macam mana? Hidung kuat kot, hidung apa kot, hidung kuat mancung tu kan. Tapi dia sebut gitulah. Tapi yang pentingnya, oleh kerana ada hadis tu Nabi sebut wa asyara ila anfihi, maka kita sujudlah dahi dengan hidung. Masalah sah dan batal itu perbincangan di kalangan para ulama, tetapi zahir pada hadis ini wajiblah hidung itu kena. Kalau sama ada kalau tak kena tu batal ataupun tak batal, khilaf di kalangan ulama. Tapi hadis menyebut hidung, maka kita apabila sujud kenakan dahi, kenakanlah juga hidung. Okey. Para ulama bincang juga, kalau sekiranya satu orang tu dia sujud, misalnya tangan dia ni tapi tangan ni tak rapat macam ni umpamanya, ataupun dalam tangan dia ni ada apa-apa, dia pegang, dia sujud tak rapat, sah tak sujud dia? Ataupun dahi dia sujud ni tak rapat, dahi dia sebelah ni misalnya lah, sah ataupun tak sujud dia? Yang pertama, macam saya sebut tadi, kenapa ada ulama khilaf ni? Kerana hadis ni jelas, tapi dalam nak mentafsirkan hadis tu boleh nampak pada berbagai pendapat. Sebab itu berlaku perbezaan oleh bila nak mendetailkan hadis itu boleh zahir berbagai pendapat. Walaupun hadis tu, kenyataan hadis tu nampaklah 7 anggota tu, tapi macam mana kalau 7 anggota juga tetapi tak rapat tangan umpamanya? Benda-benda macam ni lah di dalam fiqh ni akan berlaku khilaf pendapat. Tapi kita suppose as a Muslim, as a follower of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, we apply the hadith tu secara sempurna. That is what we should do lah. Tapi let's say someone, dia tu letak tangan dia macam tu lah, tak rapat dan seumpamanya tangan macam ni tak kena, maka bincang. Ada mazhab menyatakan tidak sah kerana, khususnya mazhab Syafi'i lah, di kalangan ulama Syafi'iyah, dia menyatakan kena rapat, hatta kalau ada kapas tu tekan rapat. Tapi kebanyakan para ulama mereka menyatakan kalau dia letak dah tangan dia walaupun kurang rapat, solat dia masih sah. Okey. Artinya tadi dia tanya, kalau rambut tutup 1-2 dahi ni
dalam keadaan pendapat majoriti para ulama sah lah. Rambut dia ada satu dah ni, tutup dia sebelah dah ini, sah ataupun tak solat dia sah pada majoriti para ulama. Walaupun ada di kalangan para ulama tadi yang menyebut dia mesti secara perfect, dia hadis tu dia dahi dan dua tangan dia mengenai bumi. Okey. Jadi kalau boleh jangan ada halangan lah. Kalau ada halangan masih sah di sebahagian para ulama. Apa lagi? Okey. Kalau mask tutup hidung. Sekarang ni mask tutup hidung kan. Oleh hidung tu kita bagi kena lah lantai tu yang tutup tu, mask tu yang tutup hidung kerana keperluan. Ni boleh saya jawab pasal isu kalau satu orang tu sujud, misalnya dia sujud atas kopiah dia macam ni, saya pakai kopiah ni, saya sujud kena kopiah ni, ataupun dulu dia panggil kaurul imamah, serban panjang ni, dia sujud ni, dia sujud kena atas serban dia, ataupun sujud atas telekung orang perempuan. Dia telekung sekarang ni macam-macam jenis telekung. Cuma saya sebelum nak pergi pada sujud atas telekung tu, saya nak sebutlah sikit, sebenarnya bukan syarat orang wanita pakai telekung untuk solat ni. This is more to kita punya culture je. Syarat perempuan nak solat ni kena tutup aurat je, kan? Bukan mesti cari telekung. Kadang-kadang orang perempuan kita di masyarakat kita ni dah pakai tutup aurat dah elok dah, tapi bila nak semayang pun tak boleh, telekung tak ada. Itu pandangan yang tak berapa tepat, kerana dia seolah-olah mensyaratkan telekung itu merupakan syarat solat bagi wanita. Syarat solat bagi wanita tutup aurat, melainkan dia tak tutup aurat, dia carilah telekung. Okey. Kat mana tadi saya cakap? Saya cakap tentang masalah sujud di atas kain yang mana kain itu berhubung dengan kita, bersambung dengan kita. Okay, kain bersambung ni macam mana? Macam telekung tadi, kain bersambung, ataupun serban yang bersambung dengan kita. Kopiah ni bersambung kita macam ni, kita sujud. Tadi dia sebut apa? Pakai mask, tutup tu semua bersambung dengan kita. Okey, tapi yang pakai mask tu masih ada dai lah. Di timbul khilaf dalam mazhab Malik tu, dia syaratkan dai dengan hidung. Okey. Para ulama ada dua pendapat dalam masalah ni sekurang-kurangnya. Kita ambil pendapat yang selalu tuan-tuan dengar lah, iaitu di dalam mazhab Syafi'i, dia kata bila sujud tak boleh dihalang antara kita dan tempat sujud dengan apa-apa lapik yang mana lapik itu berhubung dengan diri kita, diri orang yang solat tu, dan lapik itu akan bergerak bersama dengan orang yang solat tu, kan? Dia lapik itu saub tu yataharraku ma'al musalli, dia akan bergerak bersama dengan orang yang solat tu. Dia tak boleh. Al-Khatib Asy-Syarbini dalam mazhab Syafi'i dia sebut dalam masalah ni. Dia kata kalau sekiranya misalnya kata orang tu sujud atas serban dia, serban tu bila dia bangkit bergerak, dia kata tak boleh. Kalau begitu tidak sah di sisi mereka solat dia. Macam telekung tadilah, tidak sah pada mazhab Syafi'i. Kalau kain itu tidak bergerak di sisi mazhab Syafi'i, tidak bergerak, misalnya telekung tu labuh, dia bangkit pun telekung tu tak bergerak, duduk situ juga tempat sujud tu, dia kata sah. Yang ni tak ada masalah, sah dia dah. Misalnya serban tu panjang, misalnya sampai ke bawah umpamanya, tak tahulah kalau ada orang pakai serban gitu kan. Dia sujud, dia bangun pun serban tu tetap terlapik di situ, tak bergerak daripada tempat sujud. Pada mazhab Syafi'i, dia kata kalau macam tu sah, kalau bergerak tidak sah. Ini pada sisi mazhab Syafi'i. Tetapi pada majoriti para ulama, seperti yang disebut oleh Imam Nawawi dia sebut mazhab Syafi'i kata tak sah, tapi di akhirnya dia sebut juga majoriti para ulama menyatakan sah. Majoriti para ulama menyatakan sah. Antara alasan sah ialah
hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Kata Anas, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil har. Kami salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam keadaan panas yang terik. Fa idzam lam yastati' ahaduna an yumakkina jabhatahu minal ardi basata thawbahu fasajada alaihi. Apabila seseorang kami tak mampu nak sujud, nak letakkan dahi dia di bumi disebabkan panas tadi, maka dia melapikkan kainnya lalu dia sujud di atas kain itu. Thawbahu yakni pakaiannya. Dia melapikkan pakaiannya lalu dia sujud atas pakaian itu. Mazhab Syafi'i dia melihat, dia kata dia mungkin buka, dia lapik. Tapi mereka ni melihat thawbahu tu baju dia, yakni serban dia ke apa, dia lapik dengan baju dia ke, jadi dia sujud atas itu. Mereka gunakan hadis ini untuk menyatakan sujud ini sah. Mazhab Syafi'i dia kata sah juga kalau sekiranya ada cedera. Kepala ni cedera, berbalut, tak apalah dia kata. Tapi majoriti para ulama menyatakan sah. Melainkan mereka menyatakan tidak disukai, makruh jika sekiranya tak ada sebab. Tak ada sebab duduk sujud macam ni. Tak ada. Tapi kalau sekiranya panas dan seumpamanya, maka thawbahu tu kain dia boleh jadi baju dia, boleh jadi serban dia, semuanya mungkin dia balik. Ini bila dia sujud, dia lapik serban dia, dia sujud, kemudian dia bangkit bersama dengan dia. Jadi mereka faham hadis ni begitu tatbiknya. Jadi majoriti mereka menyatakan, majoriti para ulama menyatakan sujud di atas pakaian yang dipakai oleh orang yang bersolat. Sama ada kain jubah dia ke, ataupun untuk telekung macam perempuan tu ke, ataupun ekor serban dia ke bagi lelaki, sah sekalipun kain itu bergerak bersama dengannya. Ini pendapat majoriti para ulama. Dan yang artinya kalau tuan-tuan dah dengar ada ustaz dia kata tak sah tu, itu pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada pun majoriti ulama menyatakan sah. Tak apalah dia bagi pendapat tu, pendapat itu ialah pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Okey. Okey ya, jelas. Sujud atas rambut tadi saya dah bagi tahu, jika sekiranya di dalam masuk dalam mazhab Syafi'i juga, kalau dia sujud tu rambut halang sebahagian daripada dahi dia, tidak sah. Walaupun ada qaul lain dalam mazhab Syafi'i, tapi tidak sah pada qaul yang dipegang. Tetapi pada majoriti para ulama juga menyatakan jika dia sujud sebahagian kepala dia, dahi dia ataupun sebahagian tangan dia telah kena ke bumi, maksudnya telah sujud pada bahagian yang telah sujudlah di atas anggota sujud, maka sah. Tapi artinya kalau begitu, kenapa nak bagi rambut ni? Kita angkatlah rambut kita tu. Tapak tangan, mereka menganggap tapak tangan tidak berlapik. Ini Al-Imam Al-Munzir, Ibn Munzir, dia kata bahawasanya dia sokong qaul jumhur yang kata kalau berlapik sah. Sebab apa? Anggota lain berlapik, iaitu kita sujud, Nabi kata sujud atas 7 anggota tadi. 2 lutut berlapik, 2 hujung kaki berlapik, iaitu kalau sekiranya kita pakai khuf ataupun orang yang pakai stokin berlapik. Bagaimana, kenapa tiba-tiba tangan dia kata kalau berlapik tak sah, jadi ataupun dahi kalau berlapik tidak sah? Jadi ini tidak kuat pendapat ini, dia kata, sebab tidak ada alasan untuk dibuat begitu, untuk dijadikan itu adalah asas. Kalau nak batal, batal lah semua. Tapi kenapa ada 4 lagi yang telah bertutup, 3 lagi saja pula dibatalkan? Itu yang disebut oleh Ibn Munzir. Pun begitu, oleh kerana dalam hadis Anas tu menunjukkan mereka tak akan sujud di atas kain mereka, melainkan apabila keadaan panas saja. Artinya dalam keadaan biasa sujud dalam keadaan dengan tidak berlapik lah. Sebab itu ulama-ulama yang membenarkan juga, mereka memakruhkan perbuatan itu. Kalau sekiranya tidak ada alasan, melainkan panas
ataupun melainkan kita tengok ada biji-biji pasir tak tahan kita, tak apalah. Solat duduk dia sujud, kalau dia mampu sujud dia hendaklah sujud sepenuhnya. Ada orang dia mampu sujud, dia hanya tak mampu berdiri, tapi masa sujud pun dia tak sujud. Dia buat syarat je. Sebenarnya tak sah solat dia. Jika dia tak mampu berdiri, dia hanya tak berdiri. Misalnya kalau dia mampu sujud, dia kena turun sujud. Macam orang yang misalnya dia tak mampu berdiri, dia duduk atas kursi umpamanya, ataupun yang patutnya dia duduk di bawah lah, itu lebih memudahkan dia sujud. Tapi kalau dia duduk atas kursi kena tak boleh lipat, dia duduk. Tapi kalau dia mampu sujud, dia turun sujud, kemudian dia bangun semula untuk duduk. Jangan dia tak mampu berdiri, sujud pun dia tak sujud, rokok pun dia tak rokok. Dia isyarat semua dia. Tidak sah bagi solat fardu. Benda yang mampu dia tak buat. Bagi perkara rukun, tanda hitam di dahi. Sebahagian riwayat salah mereka tak suka tanda hitam di dahi ni kerana tapi kalau orang tu hitam tu bukan dia buat-buat dah hitam, tak apa. Lelaki yang rambut panjang dia boleh ikat rambut dia di belakang ataupun pakai kopiah untuk mengelakkan dahi dia menutupi tempat sujud, kerana tak ada alasan untuk dahi dia tutup tempat sujud. Soal sah tak sah satu hal, tapi tentulah menyanggahi sunnah, kerana sahabat bagi kita, Anas kata idza lam yastati' ahaduna ayyumakkina jabahatahu minal ardi basata thawbahu. Jika seseorang tak mampu nak letakkan dahi dia di atas bumi disebabkan kerana panas, min syiddatil har, disebabkan panas tadi, baru dah dia lapik kain. Kalau tidak mereka sujud tak berlapik. Solat sunat boleh solat sambil duduk, tidak ada masalah.